Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita sedang bersiaran untuk tajuk kita hari ini, Big Data di sebalik MySJTrace. Okay, so ada yang mungkin tertanya-tanya, ada yang terfikir-fikir, yang macam dalam fikiran dia orang akan wondering adakah ianya betul ataupun tidak. Big Data, kalau you dalam bidang big data, you tahu. Kalau you pakai MySejahtera, you akan nampaklah benda ni. Okay, so saya nak explain dan saya nak bincangkanlah benda ni dengan anda. Saya nak explain sedikit sebab saya ada ilmu tentang big data. Saya dah beberapa tahun dalam bidang big data ni, buat research and then ada ilmu. Even tentang big data ni, kita ada data scientist, dia ada data translator, ada data analytics. Okay, so let me explain a little bit about big data. Okay, so dalam MySejahtera sekarang dah ada function baru. By the time you tengok video ni, you sebabkan maybe you tengok tajuk dia kan, you tengok tajuk dia, big data di sebalik MySejahtera Trace tu kan, yang pakai Bluetooth. Betul. So apa yang saya boleh explain dengan anda, jelaskan kepada anda, MySJTrace ni dia menggunakan Bluetooth. Betul. Dan big data pula adalah maklumat. Big data ni adalah maklumat berkenaan tentang seseorang, satu kumpulan, satu organisasi ataupun satu kelompok komuniti, satu negeri ataupun satu negara. Itu big data. Ataupun suatu audience ke, satu network ke. Okay, so big data ni dia ada maklumat. Big data dia akan ada maklumat di mana siapa nama kita, nombor IC kita, tarikh lahir kita, and then kita punya berapa orang anak, dah berkahwin ke tidak, bujang ke berkahwin, dah berkahwin ke ataupun bujang kan, macam tu. And then dia ada juga, dia tahu juga pekerjaan kita, kita kerja apa, duduk di mana, kita buat apa. Dan by the way, sebenarnya dalam MySejahtera, since daripada launch MySejahtera, pakai MySejahtera, dia bila start kali kita sebelum ada MySJTrace ni, setiap kali kita masuk premise, kita kena scan. Betul, kita kena scan kita duduk kat mana. So sebenarnya dalam MySejahtera dia dah record. Okay, dia dah record dan dia ditempatkan dalam orang kata server dia sendiri oleh MySejahtera punya apps. Dan dia ada terms and condition dia yang maybe, dan banyak orang maybe dia tak baca lah. Okay, so sama jugalah macam anda pakai WhatsApp, you pakai Facebook, you pakai Instagram kan. Semua ni dia trace location you kat mana, you live tu kat mana, you pin location anda Facebook tu kat mana. Sama juga. Tapi MySejahtera ni pula, di mana sahaja you pergi, you kena check in. Betul. So dia akan update, okay, ada kat sini, dia ada kat sini. So means dia akan tahu you punya pattern lah. Okay, dia akan tahu you punya pattern. Itu MySejahtera. Saya nak bagi tahu sedikit tentang big data. Big data ni contoh macam mana Facebook, macam mana Instagram, macam mana TikTok, dia orang ni boleh buat duit dengan kita sebagai user dalam social media kan. Dia orang boleh buat duit disebabkan big data, disebabkan data yang dia ada tentang kita. Macam mana? Betul, maybe terfikir benda tu. Cara dia ialah dia akan jual servis pengiklanan kepada bisnes ni macam saya. Saya pernah run pengiklanan untuk company-company lain dan juga company saya sendiri. Saya sebab digital marketing agency pun ada, and then saya buat consultation and buat training tentang digital marketing. So big data ni pun memang saya kena study, saya kena tahu. And memang minat saya. Saya nak tahu tentang data, tentang strategi, tentang analytics. Semua tu memang perlulah dalam bisnes. Analytics tu perlu.
Okay, data-data tentang keputusan kita nak buat tu, data kena ada. Okay, kita kena ada record dan report. Benda tu macam tu. Dan kalau you perasan bila suatu bisnes tu tunjukkan iklan, let's say you terfikir, contoh dekat YouTube pun sama, dekat Google pun sama. Kalau you terfikir je, contoh macam alamak, teringin nak makan McD, teringin nak makan McD, tiba-tiba iklan McD tu lalu pula kat depan kita. Padahal seminggu, 2 minggu, 3 minggu tak ada pula iklan tu datang kan. Semak rambut baru tuan. Hashtag iklan. Rambut baru, rambut tahun baru kot Tuan Afi, InsyaAllah. So dekat situ sebenarnya bila once ada YouTube ni, you terfikir dia ada satu benda ni dalam AI, Artificial Intelligence, dan dia ada satu benda yang dia apply dalam semua YouTube, Facebook dan juga Instagram. Diorang menggunakan satu nama dia intuition marketing. So dia boleh dengar. Sebenarnya device ni, even Facebook, kalau you perasan ni kan, saya tengah buat live ni kan, macam mana dia boleh record suara. Actually all the time Facebook, dan all the time juga Instagram ke YouTube ke, itu kerjasama semua platform ke tuan. Artificial Intelligence Tuan Afi. Artificial Intelligence means dia akan dapat pattern. Itu Artificial Intelligence. Dia dah tahu pattern kita macam mana, psychologically kita ni macam mana ke apa, dia dah tahu. Bayangkan kalau you belajar psikologi lebih mendalam, you akan tahu orang ni akan bertindak macam mana. Itulah integration sekarang dah banyak integration. So dalam bila you buat bila you pakai apps tersebut, Facebook ke Instagram ke, actually all the time didengar. Tapi macam mana you terfikir, you tak sebut pun dalam hati, you tak sebut daripada mulut you letak handphone ni dekat tangan anda saja, you letak handphone ni, you pegang je, tapi tiba-tiba dia muncul iklan tu. Itu yang dinamakan sebagai intuition. Kata hati anda baru terdetik pasal benda tu, tiba-tiba dinampak. Contoh TikTok pun sama, YouTube pun sama, Facebook pun sama, Instagram pun sama. Jangan cakap uish dahsyat, jangan cakap macam tu. Benda tu dah lama sebenarnya, cuma kita je yang tak sedar. Okay, so apa yang anda faham kat sini? Okay, apa yang anda faham kat sini? Kalau orang yang tahu je yang tahu. Betul. YTZT kan, yang tahu je tahu. Contoh My SZ3 tu, kenapa perlu sampai nak buka Bluetooth ni? Okay, betul lah, ada juga yang bising. Dia cakap kan, on Bluetooth bateri cepat habis. Yes, betul. On Bluetooth all the time untuk My SZ3 ni memang cepat habis bateri. Saya, handphone yang saya pakai buat live ni, berapa hari saya buat live ni pun, sebelum saya activate SZ3 2 hari lepas, saya buat live juga macam ni kan, Instagram dengan Facebook 2 kali. Even saya buat YouTube juga. Bateri saya 40% waktu malam baru sampai 40%. Handphone saya yang ni, Realme ni. Tiba-tiba sekarang bila dah on Bluetooth untuk SZ3 ni, dah lah all the time kena on. All the time dia kena on. Memang cepat. 40% tu petang dah habis dah. Malam 40% tu waktu pukul 11 malam baru saya habis 40% bateri saya. Cakap pasal bateri, consumption of battery kan. Tiba-tiba sekarang 40% petang dalam waktu asar macam tu, 4 pukul 5 macam tu. Dah 2 hari dah saya alami ni. Bukan saya seorang lah, even saya punya team saya yang bekerja dengan saya sekali dalam berniaga kebab ni pun, dia cakap lah, memang cepat habis bateri. Saya tak tahulah about you all yang pakai MZ3 Bluetooth ke apa. Ini bukan tentang konspirasi cakap jangan pakai ke apa, tidak. Maybe you cakap big data ni betul dia collect ke tidak. Yes, betul dia collect data. Dia nak tahu kita ni di mana ke apa. Sebab dia dah off function check out. Sebab kita ni je yang orang kata malas nak check out. Lepas tu tiba-tiba tempat tu, premis tu ada COVID. So you tiba-tiba pula kena pergi swab test lah, apalah kan.
So dia gunalah function ni. Dia ada orang kata jadi konspirasi. Ada juga jadi konspirasi. Saya adalah terbaca dekat grup-grup yang konspirasi ni kan, dia cakap ini semua konspirasi lah ni, dia nak tahu kita duduk kat mana, apa semua ni kan, dia cakap macam tu. Wallahualam, dia ada orang kata betul dan salah. Tapi kita ni, bila kita mencari ilmu, kita belajar, kita jangan cakap betul-betul Tuan Alim cakaplah betul ni semua konspirasi, cakaplah benda ni betul ke apa kan. Tak, kita tak boleh cakap macam tu. Kita tak boleh nak orang kata benda ni betul macam ni. Nanti saya cakap macam tu, ini geng-geng konspirasi lah, ini dah label saya macam tu pula. Okay, sebab saya belajar juga tentang fitan ni, al-fitan, akhir zaman, belajar juga. Tapi kalau you nampak all the time, kebanyakan masa saya memang pada bisnes. Saya lebih kepada logik. Saya belajar juga hadis, saya belajar juga Al-Quran. Bukan tak belajar, setiap hari saya baca Al-Quran, dan setiap hari juga saya belajar agama. Okay, kita bukannya baik sangat pun. Dan saya bukannya ustaz, saya baru nak start. Okay, baru nak start apa jadi ustaz? Bukan, tak. Saya baru nak start bercakap. Okay, so apa yang saya nak sampaikan sebenarnya, SJ Trace tu dia collect big data tak? Yes, dia collect data lah. Of course dia collect data, sebab dia memerlukan kita untuk bagi tahu di mana kita berada all the time. Penting. Dia baik untuk kita ke baik untuk kerajaan? Both side win. Tetapi cuma maybe dia ada konspirasi dekat tengah-tengah tu, sebab dia company yang disubkontrakkan oleh kerajaan, dan kita tak tahu secara dalam, secara di belakang, backdoor. Ini cuma orang kata, kalau kita macam saya buat, kalau ustaz-ustaz buat ceramah pun, kita tak tahu benda yang sebenar. Okay, cuma yang saya tahu, kita nak bergerak, kita kena on. Betul. Akhir zaman ni kita macam, kita terpaksa tau. Contoh vaksin, banyak orang tolak, tiba-tiba ambil juga. Ada member dia anti-vaksin. Saya bukan cakap saya anti-vaksin juga ke apa, tak. Saya ambil, bila disuruh ambil saya ambil. Sebab kita belajar agama, kita ada guru. Saya sentiasa ada guru. Okay, saya ada guru. Sebab di kanan saya ada guru. Saya nak buat keputusan bisnes ke, saya nak buat keputusan hidup ke, bayangkan saya nak bagi nama anak saya pun, saya tanya pada guru saya. Dua-dua anak saya, guru saya yang cadangkan nama tu, dan saya setuju saya bagi nama tu pada anak saya. Sehingga kan macam tu, kita ada guru, kita kena berguru. Hidup ni kita kena berguru. Guru agama lah. Kanan kita guru agama kita, guru. Belah kiri kita siapa? Belah kiri kita memanglah kita ada isteri kita, kita ada penasihat bisnes kita. Tapi kita akan tahu di manakah yang baik dan buruknya bila kita ada penasihat yang menasihati kita. Okay. So, apa yang saya boleh sampaikan, apa yang saya boleh cakap kepada anda kat sini ialah jangan terperangkap dengan konspirasi sahaja. You kena bijak. Okay, you kena bijak. Sebab di akhir zaman ni memang kita dah cuba sedaya upaya dengan tenaga. Kenapa tidak you yang buka company, yang supply kontrak untuk buat contoh macam MySejahtera tu? Kenapa tidak anda fikirkan macam tu? Kenapa orang lain, kenapa company tutut tu yang buat, golongan tutut tu yang buat? Fikirkan begitu. Apa yang aku buat? Jangan cakap je. Cakap tak ada guna, bro. Cakap tak ada guna, sis. Okay. So big data memang betul dia orang collect data. Kerajaan diperlukan data. Dan company tu pun kalau betul dia collect data secara illegal ke apa ke, dosa dia orang lah. Dia ambil data kita. Kalau kita mati disebabkan benda tu, kita dah jalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat. Kalau kerajaan ataupun golongan tu, kementerian ke yang bersekongkol ke apa, dosa dia dengan Allah Ta'ala. Kita dah cuba sedaya upaya dengan tenaga kita, dengan kemampuan kita, kepakaran kita, dengan mulut kita, betul?
Termasuklah saya yang ada ilmu tentang big data ni. Saya bercakap ni sekarang. Saya jalankan tanggungjawab saya sebagai orang yang ada ilmu untuk kupas tentang benda ini. Bukan saya menyokong, tetapi saya tahu, wallahualam, kita tak tahu di belakang tu dia buat benda illegal tu ke tidak. Memang betul dia collect big data, memang betul dia collect data, memang betul. You tanya dia orang, memang betul. Bukan cakap salah. That's why saya explain tentang Facebook, Instagram tu semua, supaya you sedar, bukan saja MySejahtera yang collect data. Okay, supaya yelah, kata Tuan Afisha, kita je lalai kan. Persoalannya lah, apa yang you lakukan? Jihad anda, perjuangan anda, apa yang you lakukan? Itu je. Dah company tu dia yang supply. Kalau dia dah buat buruk, kita ni yang orang, kalau kita rasa kita ni beriman, kalau kita rasa kita ni pejuang, apa yang kita lakukan? Ada tak kita buat company macam tu? Ada tak kita usaha untuk memperbaiki, dan kita pula yang orang kata berjuang untuk menjaga sesama kita? Ada tak? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, fikir sendiri apa yang aku boleh sumbang untuk masa hadapan keluarga aku, anak aku, betul, keluarga, komuniti aku. Fikir macam tu. Solution. Jangan fikir masalah. Jangan fikir salahkan. Jangan. Cuba tengok cermin, apa aku buat. Macam tu. Fikir solution dia macam mana. Bukan melawan. Tidak. Kita buat dengan cara profesional. Even dalam strategi bisnes pun kita ada cara, kita ada strategi. Being professional. Walaupun kita tahu ini konspirasi, dia orang buat secara ganas, dia orang buat macam ni, dia orang tipu kita. Okay, then kalau kita terus serang, kau akan mati ke tak? Kalau kita terus buat, kau akan jadi malu. Betul? Di manakah kita punya kehebatan kalau kita terus buat benda yang bodoh? Di manakah kehebatan kita? Agama kita tak ajar ke? Betul? So big data dalam MySejahtera memang betul ada, memang betul wujud. Okay, so jangan terkejut. Tapi buatlah tahajud. InsyaAllah. InsyaAllah, sama-sama lah kita usahakan untuk buat tahajud, solat tahajud. Tiba-tiba pula masuk solat tahajud kan. Sedikitlah dakwah. Kan sembang bisnes, sembang pasal duniawi je kan. InsyaAllah. Okay, so tu saja ilmu saya dah sampaikan. Kepakaran saya dalam bidang big data tentang MySejahtera ni semua saya dah kupas. So saya harap you dapat manfaat, saya harap you dapat something daripada situ. So itu je daripada saya. Saya harap you dapat something yang bermanfaat, and you fikir-fikirkan solusi. Cara dia ialah, apa aku buat? Pertama sekali, tengok cermin, apa aku boleh buat ke arah yang baik, profesional. Tak tahu, pergilah kat website saya tu, join saya punya tribe. Pergi kat website saya alimunin.com, ada nombor WhatsApp saya kat belah kanan tu. Tekan je yang WhatsApp tu kan, ada ikon tu, tekan je WhatsApp saya personal. Nak tanya lebih lanjut ke apa, tanyalah. Tak ada hal, boleh je WhatsApp saya. Tanyalah pasal big data ni ke apa tu, pasal benda konspirasi tentang MySejahtera ke apa ni. Okay, you boleh tanya saya secara personal, WhatsApp saya. Ataupun you nak join, kalau you usahawan, usahawan of course lah, berjalan sana berjalan sini, mestilah dia tahu tentang MySejahtera ni kan. Sentiasa hadap kan. Ada 49, 50 anonymous, apa benda tadi tulis kat tu, kat MySejahtera tu, MySejahtera tu kan. So you boleh contact saya, masuk dalam saya punya tribe Alpha Entrepreneur. Singkatan dia untuk Alpha Entrepreneur adalah Alpha Preneur tribe tu. You boleh join. And then ada YouTube channel saya, dan juga ada panduan digital marketing free course daripada saya. You join kat situ. And ada nombor WhatsApp saya, boleh WhatsApp saya. Cepat atau lambat saya akan balas, InsyaAllah. Dan jika ianya berbayar, saya akan charge lah. Sebab masa saya 1 jam adalah RM750
Yang sebenarnya RM750 sekarang. Maybe pada tahun 2017 masa saya memang saya charge betul lah. You boleh tanya sesiapa student ataupun klien saya, RM250 satu jam. Sekarang RM750 satu jam. Dan sehari sekarang masa saya RM3,000. So that's why kalau kena charge tu, kena charge lah. Kalau tak kena charge, alhamdulillah lah, bersyukur lah kan. Bukan cakap orang cakap lebih-lebih ke apa, tak. Memang itu kita punya price, harga kita, nilai kita. That's why saya bagi video ni pun percuma, hargailah betul-betul, InsyaAllah. Okay. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di lain masa dan lain waktu. Saya harap ianya bermanfaat bagi anda. Okay, bye.